Tuan-tuan, puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, kita teruskan lagi majlis kita pada pagi ini bersempena dengan seminar Usahawan Produk Kesihatan dan Kecantikan 2012 yang mana kertas kerja yang kedua iaitu Perspektif Halal dalam Produk Kesihatan dan Kecantikan yang akan disampaikan oleh Ustaz Nik Zawawi, Pegawai Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Jahig. Oleh yang demikian, bagi mengendalikan majlis kita yang seterusnya, majlis mempersilakan Cik Hashimah Mat Said untuk mengendalikan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menjemput Ustaz Nik Zawawi untuk naik ke atas pentas. Okey, tanpa melengahkan masa, lebih baik kiranya terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan penceramah kita iaitu Ustaz Nik Muhammad Zawawi bin Ibrahim. Beliau adalah lulusan dari Universiti Islam Antarabangsa Gombak dalam bidang usul fiqh dan juga minor sains politik. Beliau telah berkhidmat sebagai penolong pengarah pengurusan halal di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan selama 6 tahun. Oleh itu, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Ustaz Nik Muhammad Zawawi bin Ibrahim untuk mengendalikan ceramah ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis, barisan jawatankuasa penganjuran seminar pada hari ini, iaitu dirajui oleh Kelantan Biotech, tuan-tuan dan puan-puan peserta seminar sekalian. Alhamdulillah, kita masuk pada slot yang kedua, iaitu pembentangan dari saya, tajuknya Perspektif Halal dalam Bidang Kosmetik dan Kecantikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita bercakap tentang kosmetik dan kecantikan ini, cantik-cantik ini, lawa-lawa ini, ada dalam radio kita dengar lawa-lawa. Lawa ni benda yang fitrah lah. Manusia, terutamanya kaum Hawa dan wanita ini, merupakan fitrah bagi dia. Nak ke comel dan juga nak ke lawa. Tetapi perlu kita kena ingat bahawasanya kita ini sebagai Muslim, kita ada cara kita bagaimana kita nak menghias diri kita, memperseimbangkan di antara kehendak naluri kita untuk cantik dan juga mestilah selari dengan tuntutan syariah yang digariskan dalam ajaran Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, skop pembincangan kita pada slot ini, yang pertama sekali tentang konsep halal dan tayyibah. Yang kedua, mengapa perlu pengesahan halal. Yang ketiga, isu produk bahan mentah dalam pasaran dan fatwa mengenai beberapa produk. Kita semua adalah pengguna. Ini perlu kita kena fahami
bahawasanya kita ini tidak kiralah kita ini bangsa apa, Melayu ke, Cina ke, India, Bengali, orang asli dan sebagainya. Kita ini adalah pengguna. Dan tidak kira agama, Islam ke kita, Kristian, Buddha, Hindu, Yahudi, tidak kira agama, tidak kira usia, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua, dianggap sebagai pengguna. Dan apabila sebut pengguna, kita perlu kepada makanan, kita perlu kepada minuman, kita perlu kepada penginapan, kita perlu kepada pakaian, dan juga kita perlu kepada bahan gunaan harian, dan juga dandanan diri bagi, terutamanya bagi kaum Hawa. Ini adalah merupakan keperluan yang tidak dapat tidak. Dari segi makanannya mesti kita kena perlu pada makanan. Ini adalah merupakan keperluan dalam kehidupan kita, bagi memastikan kehidupan kita ini dapat dijalani, dapat kita melayari bahtera kehidupan dengan sempurna. Baik, kita selaku pengguna Muslim, sebagai pengguna Muslim, sebagaimana saya bagi tahu tadi, kita terikat dengan peraturan dan juga syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sama ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ini sebagai pengguna, sebagai peraturannya Allah Subhanahu Wa Taala telah gariskan, telah memberitahu dalam Al-Quran, telah menyebut dalam Al-Quran dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini adalah merupakan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua sebagai umat manusia. Dalam mana kita nak mengguna, nak makan, nak minum dan sebagainya, kita perlu pilih kepada perkara yang halal lagi baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat ini Allah SWT nak menyatakan kepada kita, beri pilihan kepada kita, buat peraturan kepada kita tentang nak makan mestilah pilih kepada halal dan tayyibah. Walaupun di sini Allah SWT tidak menyatakan apa yang kita bicarakan pada hari ini tentang kecantikan dan kosmetik ini, Allah tak sebut dalam ni. Tetapi oleh kerana manusia ni fitrahnya nak makan. Memang fitrah kita ni makan. Fitrah manusia ni makan. Makhluk dia yang bernama manusia ni makan ni adalah merupakan fitrah manusia. Sebab itulah kalau kita berpuasa, berpuasa ni kita tahan diri kita daripada makan dan minum. Kita berlapar pada siang harinya. Lalu kita menyambut hari raya, kita panggil hari raya Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah merupakan kita kembali kepada fitrah. Fitrah macam mana? Fitrah makan. Fitrah makan. Ayatnya kita bahawasanya Allah SWT sengaja sebut ni untuk menyatakan pada kita sebagai manusia, kulu ni, makan ini adalah merupakan fitrah. Tetapi apa yang menjadi semua hajat keperluan kita untuk kita hidup, sama ada makan ke, minum ke, penggunaan barang harian ke dan sebagainya, perlulah bertitik tolak dari segi halal dan juga baik. Itu yang pertama. Bukan setakat makan saja. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Dalam ayat ini Allah SWT suruh kita makan daripada benda yang baik, yang halal lagi baik. Baik, nak makan ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak boleh duduk saja. Kata duduk saja. Duduk saja kita tak ada dewan sini. Tak. Duduk ada dewan, duduk saja orang pun mari makan dia. Macam kita duduk dalam surga. Telitah saja mari makan dia. Telitah nak minum mari minum dia. Telitah nak pakai kosmetik mari kosmetik. Duduk saja ya.
tak akan jadi. Kata lagu mana nak buat? Kena buat kerja. Parti gerak ke kena ada. Tak gerak tak boleh makan, orang kata. Tak gerak tak boleh makan. Jadi untuk nak dapatkan makanan, untuk nak dapatkan minuman, untuk nak dapatkan bahan gunaan harian, untuk nak dapatkan dananan diri kita, kita kena buat kerja. Sama ada kita kerja ini sebagai seorang peniaga, petani, penjawat awam dan sebagainya, untuk mendapatkan barang-barang tadi, perlulah juga berlandaskan kepada konsep halal dan tayyibah. Mana semua kerja kita ini, terutamanya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pengusaha, untuk nak jadi pengusaha kosmetik dan kecantikan ini, itu adalah dianggap sebagai usaha. Dan usaha itu mestilah bertitik tolak kepada konsep halalan tayyibah. Barulah kita boleh berezeki yang halal lagi baik, dan menggunakan rezeki yang halal lagi baik itu dengan mendapatkan makanan, minuman, dandanan diri, kosmetik, pakaian dan sebagainya dengan halal lagi baik. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat ini Allah SWT seru kepada seluruh umat manusia. Walaupun Allah SWT bercakap tentang halal dan tayyibah, kita tahu bahawasanya halal ini adalah merupakan, kita rasa benda ini adalah untuk orang Islam saja. Tapi kerana apa Allah SWT dalam ayat ini Allah tak sebut ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Allah tak sebut gitu. Allah tak tuju kepada orang beriman. Tetapi dalam ayat ini, walaupun ayat lain ada Tuhan sebut, tapi dalam ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tidak kira lah kamu ni Islam ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Hindu ke, Buddha ke, sekiranya kalau nak guna, nak minum, nak makan, mestilah kamu pilih di atas bumi ini halalan tayyibah. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Tak kira agama apa, tapi nak makan nak minum, Tuhan suruh cari hak halal lagi baik. Sama ada mu faham ke tidak, mu ni faham ke tidak halal lagi baik ni, tapi itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Baik, yang ketiga. Yang keempat, kulu mimma fil ardi. Tuhan sebut makanlah yang ada di bumi ini. Baik, sekarang ini saya sebut dah tadi, walaupun Allah SWT sebut kulu saja, tetapi kita mestilah memahami kulu ini pada konsep yang lebih luas lagi. Kita bekerja, tak, kita minum, kita nak guna, itu adalah merupakan kulu. Dan satu laginya ialah termasuk juga dalam bab kita membuat penyelidikan untuk menghasilkan barangan kosmetik dan kecantikan ini, perlu buat R&D, research and development. Daripada mana? Mimma fil ardi. Di bumi kita ini. Apa yang ada di bumi kita ini? Sama ada dari segi herbanya, madunya, dan sebagainya. Daripada benda-benda halal lagi baik ini, kita rumuskan, kita formulasikan, dia menjadi satu produk. Sama ada produk kosmetik dan kecantikan. Mestilah kita buat kajian, kena buat kajian, Allah SWT buat kajian daripada apa yang halal lagi baik untuk kita membuat satu produk kecantikan dan kosmetik yang melandaskan pada konsep halal dan tayyibah. Itu adalah beberapa perkara yang kita boleh ambil daripada ayat ini, supaya kita memahami dengan jelas bahawa konsep halal dan tayyibah ini bukan setakat kita minum sahaja, bukan setakat kita makan sahaja, tetapi sehinggalah terjadinya R&D dan sebagainya, sehinggalah terjadinya bahan-bahan kosmetik, produk-produk kosmetik dan kecantikan, perlulah berlandas kepada konsep halal dan tayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Kalau sekiranya kita tidak mengikuti aspek halal dan tayyibah ini, konsep halal dan tayyibah ini, kita alpa, take for granted tentang halal dan tayyibah ini, kita akan menjejaki, mengikuti, bukan lagi mengikuti ajaran yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita telah mengikuti jejak langkah syaitan, dan kita tahu bahawasanya syaitan itu
adalah merupakan musuh yang nyata bagi kita semua. Baik, halal dan thayyibah ini adalah merupakan konsep yang universal. Sebab ia ditujukan kepada seluruh kehidupan manusia. Yang mana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak 15 kurun yang lampau. Pada hari ini kita bercakap tentang kemungkinan presenter yang pertama tadi sebut tentang GMP-nya, peraturan makanannya, tentang hasabnya, akta makanannya dan sebagainya. Itu adalah merupakan peraturan-peraturan moden yang digubal oleh manusia. Manusia buat di zaman ini untuk apa? Untuk menjamin keselamatan penggunaan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala punya nak jaganya manusia ini sejak 15 kurun yang lampau lagi. Tuhan ayat dah. Seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mutalayak kepada umat manusia ni, kalau mu nak makan, nak minum, nak guna dan sebagainya apa sekalipun, mestilah bertitik tolak dari konsep halal dan thayyibah. Benda peraturan ni baru digubah oleh manusia di zaman moden ini. Tetapi dalam Islam lama dah ya. Islam Quran yang lama dah ayat tentang GMP, hasab. Peraturan makan yang lama dah tu ayat. Sama ada kita sedar atau tidak, itu sahaja. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat senario industri halal pada hari ini. Industri halal pada hari ini bukan lagi diterajui oleh orang Islam. Bahkan ia diterajui oleh bukan Islam. Di Malaysia kita pada hari ini, puratanya lebih kurang 74.4% pengusaha yang mendapat pensejalan halal adalah terdiri dari kalangan bukan Islam. Terdiri dari kalangan bukan Islam. Negara-negara orang bukan Islam boleh bercakap tentang halal. Tetapi malangnya di negeri kita ini, hari Selasa dan hari Rabu, mari saya ada seminar di Kuala Lumpur, Aikin. Seorang pembentang kertas kerja, dalam kertas kerjanya dia ambil satu kajian yang dibuat oleh seorang researcher, pengkaji. Dia kata di negeri Kelantan ini, pemahaman ataupun kecenderungan orang kita tentang persejalan halal ini adalah amat negatif. Sebut saja persejalan halal tidak perlu. Sebab apa? Sebab kita ini negeri Islam. Menteri besarnya seorang tok guru. Pondok-pondok berselerakkan. Sekolah agamanya banyak. Ramai penduduknya Muslim dah. Negeri pula serambi Mekah. Apa perlu lagi pada persejalan halal? Tapi jawapan itu tuan-tuan akan fikir selepas saya terangkan. Jadi sekarang ini industri halal lebih kurang pasarannya ialah 7 trilion. Pasaran globalnya 7 trilion. Sekarang ini adalah industri yang bersifat global, bukan bersifat lokal. Maka kita kalau kita ambil ayat daripada Al-Quran tadi, ya ayuhan nas, mana kita telah tahu bahawasanya konsep halal dan thayyibah ini adalah untuk seluruh kehidupan manusia. Buktinya industri halal sekarang dikuasai oleh orang bukan Islam. Negara-negara Eropah, negara China, bahkan Thailand lebih mendahului kita dari segi pengkajian tentang halal. Ini adalah merupakan bukti bahawasanya halal ini adalah untuk seluruh hidup manusia. Halal dan thayyibah. Dari segi memahami konsep halal dan thayyibah ini, kita kena buka sedikit minda kita bahawasanya halal ini bukannya hanya tidak ada babi dan tidak ada arak sahaja. Kita kata benda itu halal. Tetapi kita kena lebih luas lagi. Halal dan thayyibah ini halal dan baik. Halal ada satu, tapi dia boleh mendatang kebaikan kepada manusia. Bagaimana kita boleh mengambil herba-herba yang ada di bumi ini, yang halal lagi baik ini, kita formulasikan dia menjadi satu produk yang halal
dan boleh mendatangkan kebaikan kepada manusia. Itu satu konsep. Yang kedua, halal lagi suci. Halal dan suci juga merupakan halal lagi baik. Tapi sekiranya kalau kita buat hak satu produk, yang mana kita rasa campur-campur ambil semua sekali herba-herba ni kita kata halal, tetapi dicampur dengan benda yang tidak suci, sekarang ini biasanya orang duk sibuk tentang plasenta anak lembu, uri anak lembu. Ini adalah merupakan kosmetik yang sedang meningkat naik. Tak tahulah, kemungkinan saya tidak pernah guna. Tapi ada orang telefon saya tanya tentang produk ni macam mana, stand dia, sebab dia ni peniaga. Sama ada boleh ataupun tidak boleh. Menggunakan plasenta anak lembu ini untuk dijadikan bahan untuk buat kosmetik. Adakah dia halal lagi suci? Walaupun untuk kegunaan luaran sahaja. Kita tak makan ni, tak kering, tak makan kering. No, tak ada seorang yang makan kering. Tapi kalaulah sekiranya benda itu tidak suci, bahkan bercampur dengan najis, tergamakkah kita untuk mengambilnya dan lumur di tempat di tempat ataupun bahagian anggota badan kita, walaupun benda itu boleh dibasuh dan sebagainya. Yang seterusnya, halal lagi selamat. Halal lagi selamat ini ialah benda itu mesti selamat, halal dan juga selamat, bebas daripada racun berjadual. Sekarang ini banyak, kalau kita lihat pameran yang dianjurkan oleh Biro Farmasi di luar sana, banyak produk yang menggunakan racun berjadual dalam produk-produk kesihatan dan juga kecantikan. Dan kebanyakan dia buat oleh orang kita, Bumiputera dan Islam. Ini adalah merupakan benda yang perlu kita kena ambil iktibar, sama ada benda itu menepati konsep halal dan tayyibah atau tidak. Kita lihat lagi apa kita cuba dua beberapa ini. Halal dan juga cara pengambilan yang sesuai. Halal, benda tu halal, tapi cara pengambilan yang salah, maka tidak halal. Tidak halal. Contohnya kita kata ambillah gula ataupun susu manis. Benda tu halal. Tapi sekiranya pengambilan itu berlebihan, yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada jasmani kita, maka tidak halal. Kalau kita mengambil arak itu boleh memabukkan, kerana arak itu boleh memabukkan, maka dia dianggap haram kerana memabukkan. Pengambilan benda-benda macam ini, gula, susu dan sebagainya, berlebihan, yang kita yakin bahawasanya berlebih ini akan mendatangkan kemudaratan kepada kita, antara penyakit kencing manis, maka itu tidak halal. Halal dan juga tiada unsur kharafat, terutamanya barang kosmetik. Sekarang ini telah ada, terutamanya produk daripada Indonesia, untuk nak pasarkan barang dia ni, untuk melariskan barang dia ini, dan barang dia ini diterima oleh masyarakat pengguna, maka barang kosmetik dia itu dijampi serapah yang mengandungi unsur-unsur khurafat. Ini kalau kita buat, benda ini adalah merupakan benda yang, walaupun benda itu halal, kosmetik kita buat itu, produk kesihatan kita buat itu, 100%-nya halal. 100% daripada herba semula jadi. Tetapi mengandungi unsur-unsur khurafat ini, maka dia tidak dianggap sebagai satu produk yang berlandaskan pada konsep halal dan tayyibah. Ini perlu kita jauhi. Kalau tuan-tuan lihat dalam TV sehari dua lepas, TV 9 tak silap saya, khurafat, segmen khurafat dalam dandanan. Orang ni juru solat ni,
Ya. Baca jampi serapah untuk bagi meningkatkan mutu kecantikan alat solat dia. Orang pakai lecu, gincu dan alat-alat solat lain menampakkan orang ini lebih dilihat cantik. Tetapi benda itu mengandungi unsur khurafat. Berhati-hatilah dengan mak andam. Mak andam ini banyak perkara juga. Transgender kadang-kadang nampak je tidak tapi orang jatuh. Lepas tu pergi make anak dara kita, dia tu jatuh. Nampak yang lembutnya tapi jatuh. Lepas tu pergi dok tahan anak dara kita, dia jatuh. Allah. Masyarakat kita sekarang. Tak cara gapo. Yang seterusnya halal, jujur dan amanah. Halal, benda ni halal tu. Tapi kita kena jujur dalam kita memberitahu kepada masyarakat. Produk kita ni kalau dia kata kita buat kaji dah, saya buat sampling dah, maka kita ikutlah sampling. Kalau makan produk kita ni, guna produk kita ni mungkin 2 minggu ataupun 3 minggu mendapat kesan dia. Ini tidak untuk nak melariskan jualan kita, produk kesihatan kita terlebih baik daripada pengeluaran yang lain. Kita sanggup menipu pengguna bahawasanya produk kita ini minum saja ataupun guna saja dalam masa 5 hari ada perubahan-perubahan tertentu. Akan jadi putih melepok. Dia gunalah cara-cara dia ni. Lesek tangan kat tubiklah hitam daki tu. Tengok ni. Macam ni dia kata jadi putih. Tengah itu. Dia ukur. Hak sana. Putih kat sini, patah daki tubik tu. Jadi dia kata jadi. 5 hari dia kata, 5 hari lah. Padahal dia sendiri pengguna sebulan tak jadi lagi. Pengeluar tu sendiri. Tapi royak kepada pengguna, 5 hari berah. Ini kena perhati molek. Kalau benda ini tidak jujur dan amanah kita dalam bab ini, maka kita tidak berlandaskan pada konsep halal dan tayyibah. Kena ambil kira belakang. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawasanya halal dan tayyibah ini bukan setakat tak ada babi je benda tu halal, ataupun tak ada alkohol je benda tu halal. Kena buka dimensi sikit. Benda ni tak ada racun berjadual, tak ada najis, tak tipu orang, tak ada unsur khurafat dan sebagainya. Semua itu tak ada belaka dan betul-betul benda itu adalah merupakan halal. Maka kita boleh klaim bahawasanya produk kita ini adalah merupakan produk halal lagi baik. Baik, seterusnya kita lihat kepada mengapa kita perlu pada pengesahan halal. Mengapa kita perlu pada pengesahan halal? Sebagaimana saya tak bagi tahu tadi tentang bagaimana sikap penduduk negeri Kelantan yang memandang negatif kepada pengesahan halal ini. Bagi dia tidak perlu kepada pengesahan halal. Kerana berada di bumi serambi Mekah ini tidak perlu lagi pengesahan halal. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena tengok bahawa adakah kita perlu atau tidak. Beberapa faktor saya bentangkan di sini untuk menjadi panduan kepada kita sama ada persediaan halal ini atau pengesahan halal ini perlu atau tidak. Yang pertama, hampir semua sumber keperluan pengeluaran adalah datang daripada syarikat yang dimiliki bukan Islam. Hampir semua bahan-bahan hak kita buat ni, kita bermula daripada benda yang siap dah. Misalnya, nak suruh senang, kita buat roti atau kita buat kek. Kek ni orang kita buat. Betul, kek ni dia buat oleh orang Islam. Tetapi bahan mentah ni bahan siap dah. Siapa dia buat? Bahan mentah ni bagi mana? Kita ambil lah, kita kata buatlah kek keju, cheesecake kita panggil. Dalam nak buat cheesecake ni, kita mestilah ada bahan-bahan dia. Dok gandum ko, butter ko, cheese dan sebagainya. Ada ke dok kita terdengar kampung kita? Dok, mana Pak perah lembu banyak? Misalnya kita ambil lah pasir putih. Tepat
produk tenusu. Pak mak, buat apa tu? Perah ni susu lembu ni. Buat apa Pak mak? Jual susu ke? Tak, buat keju. Buat cheese. Ada ke tak ada? Orang kampung kita buat keju ada ke tak? Ambil susu perah, susu lembu, campur dengan renek ke, peksin ke, apa dah jadi keju. Lepas tu jual kepada orang buat kek. Orang Islam kita buat kek. Ada ke tak ada? Jawabnya tak ada. Lepas tu mari mana keju tu? Mari pada luar. Siapa dia buat? Orang bukit Islam buat. Baik, satu. Ambillah lagi benda lain. Butter kita panggil butter. Butter ni pada lembu juga, daripada susu juga. Ada ke tak ada Pak Hussein lah pula. Malah kalau sini ada nama Hussein. Bukan hidup nak mati ni contoh. Pak Hussein pula perah lembu buat gabar tu. Dan Pak Mak Sani buat keju. Kita pula buat butter lah pula. Buat gabar butter nak juga kau buat kek lah. Ada ke tak ada? Butter ini dia buat oleh orang Islam. Kampung kita pula. Kampung buat butter. Bukan butter buat rumah ni. Mana ingat ada butter buat rumah. Mana kau nak? Ustaz ni ketinggalan zaman. Bukan butter buat rumah ni. Butter buat kek ni. Mentega. Bahasa kampung kat mentega. Bahasa budak-budak sekolah, butter. Ada ke tak ada? Jawabnya tak ada. Siapa dia buat? Tak tahu. Cek-cek tengok orang bukit Islam. Baiklah. Kalau kita ini bermula dengan bahan yang telah siap dah. Walaupun kita buat kita siap lagi kek ni. Tapi kita bermula dengan bahan yang siap dah. Siap dah tu bagaimana? Daripada orang bukit Islam. Kalaulah keju ni, butter ni, gandum ni, vitamin yang dimasukkan dalam kek, vitamin terutama vitamin E dan sebagainya ini, sebut debu ni, kalau tidak ada pengesahan halal, mana mungkin kita menjamin sebiji kek yang dikeluarkan oleh pengusaha Muslim itu dianggap sebagai halal. Kalau sekiranya keju dia tadi tidak ada pengesahan halal, mentega dia guna tak ada pengesahan halal, barang-barang lain tak ada pengesahan halal, bagaimana mungkin kita mengatakan bahawasanya produk yang dihasilkan oleh orang kita seagama dengan kita, produk itu adalah merupakan produk yang halal. Sebab itu penting kepada kita jangan memandang enteng benda ini. Sebab barang-barang keluarga kita cek dapur kita lah. Balik cek tengok dapur kita. Bau banyak. Hak Cina dengan orang Melayu. Kalau ada Melayu pun, berapa banyak ada halal dan sebagainya. Kedai-kedai makan guna MSG. MSG ni boleh guna penambah perasa. Boleh guna tak ada masalah. Dari segi peraturan makanan boleh guna MSG. Tapi MSG tu halal atau tidak? Kalau MSG tu beli timbang, beli kedai nu timbang. Oh kita juga jual ni pasal Belah Kubu, pasal Siti Khadijah ni. Oh kita juga jual. Tapi tak ada cak gapo. Tak ada cak. Cak ayah kau gapo tak ada. Masa ustaz ada 10 minit lagi sudahlah. Tak ada cak gapo, cak ayah pun tak ada. Cak itik pun tak ada cak timbang. Mari mana bagai ni? Bagai timbang ni ajinomoto ni mari mana? MSG. Kalau ajinomoto tulis ada halal, tak ada masalah ni. Hak timbang ni mari mana? Hak moncik-moncik kita guna ni. Kalau mari sebelah sana, adakah halal atau tidak? Ini perlu kepada pengesahan halal. Kerana kita ini telah ketinggalan. Kita ini pengguna. Hak jadi pengeluarnya orang-orang bukit Islam. Kita hanya mengguna saja. Sebab itu perlu kepada pengesahan halal. Ya seterusnya, Ketua belajar sendiri sebab masa suntuk dah ni. Dahulu masa saya 60 minit, kita ada lah kita. Enggak ada depan tu, saya buat cepat-cepat saya baca. Banyak sumber bekalan tidak jelas.
dari segi pengangkutan, dari segi penyimpanan dan sebagainya. Yang seterusnya dari segi bioteknologi, penggunaan plasma darah dalam pembuatan fishball dan sebagainya. Adakah benda itu halal atau tidak? Ini perlu kepada pengesahan pakar. Barang-barang yang punya ikut, menggunakan ikut, sistem number dan sebagainya. Banyak orang tak faham. I101, I401 dan sebagainya. Ikut ini adalah benda yang dibuat di Eropah. Kadang-kadang orang tak faham sangat, ikut ni kata haram belaka ikut. Asal ada I number tu, haram belaka. Lepas tu dia tengok, oh ada halal. Macam mana ni Jabatan Agama WCG halal? Ada ikut. Oh, pasal dia faham, I ni haram belaka. Padahal I ni ada yang kebanyakannya adalah halal. Setengah-setengah saja. Kok syubhah dan haram. Okey. Seterusnya kita masuk ni main lagi dah. Produk nak buat bahan, nak buat bagi kita ni. Ini adalah merupakan asas utama sekali. Produknya ada di bumi kita ini adalah semula jadi. Sama ada ambil laga pada dia sekalipun madu ke penggaga ni semua sekali ni bahagian ini tokak ni. Ni tokak ni pokok dia ni akar dia. Tokak Ali. Tokak Ali ni kemarin seminar kemarin profesor daripada Universiti Sains Malaysia, dekan sekolah farmasi. Dia kata Tokak Ali sekarang ni masalah sekarang. Kita makan Tokak Ali ni jolok ke tak? Kita makan serbuk kayu kah kita makan Tokak Ali? Lepas pula dia kata kesan Tokak Ali ni bagi orang jatuh lah, dia tak ada masalah. Dia akan menjadikan uluran kita panggil stone uluran. Stone uluran. Dia akan menjadi membesar. Stone itu membesar. Nah, itu dia beritahu lah. Dalam jangka masa yang panjang dan dia ambil secara berlebihan, dia kata. Pagi Tokak Ali. Pukul 10 Tokak Ali. Tengah hari Tokak Ali. Minum petang Tokak Ali. Malam Tokak Ali lagi. Hari-hari gitu. Jumpalah. Inilah benda serba. Terusnya kolagen. Depan kita ni lama. Kalau kosmetik, kalau kita sebut kolagen, oh tak sahur bagi demo. Ada kolagen. Lepas tu kolagen ni apa dia? Kolagen ni. Kolagen ni kalau banyak, kalau apa nama ni, secara ringkasnya, banyak kannya daripada haiwan. Kolagen.